Antara fikrah politik Khawarij. Selepas kafir-mengkafir, Perikatan Nasional PAS dilihat semakin seronok memainkan isu munafik dan liberal. Kemudian mereka beralih kepada isu sekular dan musuh Islam. Tujuannya untuk mempersoalkan akidah lawan politik mereka seolah-olah sudah pernah belah dada dan menyemak tahap keimanan lawan politik mereka. Tahukah anda bahawa isu akidah adalah senjata politik utama buat Khawarij? Label liberal menjadi senjata akidah. Walhal dalam konteks sains politik, makna liberal di negara lain jelas bermaksud spektrum ideologi politik parti-parti dan bukan seperti definisi para asatizah PAS yang mengaitkannya dengan akidah semata-mata. Untuk rentasan berita edisi 1510 malam ini, Jom Channel ingin berkongsi antara tulisan Ahmad Mursi dalam Harapan Daily tentang fikrah politik Khawarij PN PAS yang wajib dijauhi masyarakat Islam di negara ini. Pertama, PAS menganggap musuh politik mereka murtad kerana tidak menyokong RUU 355, Kanun Jenayah Syariah Kelantan atau Hukum Allah mengikut kefahaman PAS. Melabel lawan politik seperti puak sekular, puak liberal yang mana dalam pemahaman mereka puak ini murtad serta sanggup menuduh musuh politik kononnya melawan Al-Quran sekaligus bermakna musuh politiknya murtad. Malah sanggup berkongsi bahan media yang sengaja menggambarkan kononnya musuh politik mereka telah pun murtad. Kedua, mereka menganggap selain ahli parlimen dan adun PAS itu sebagai musuh Islam, walhal mereka juga umat Islam dan berjuang untuk Islam. PAS menggunakan dalil Al-Quran perihal orang kafir atau munafik akidah dan dituju kepada orang yang beriman. Manakala yang ketiga pula mudah menghukum hal i'tiqad, lawan politik dan munafik, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghukum hal yang zahir sahaja seperti solat. Hal batin hanya apa yang diwahyukan kepada baginda sahaja. Yang keempat pula, mereka menganggap bahawa menyokong PAS sahaja yang mampu masuk ke syurga, manakala menyokong parti lain masuk neraka. Malah dengan sewenang-wenangnya menganggap mereka layak mati syahid kerana menentang parti lain yang juga mukmin. Mereka turut membuat tanggapan kononnya keluar daripada PAS bermakna keluar Islam dan terus dianggap musuh Islam dan pengkhianat Islam yang mesti diperangi atau wajib bertaubat dan kembali kepada PAS. Manakala yang kelima, PAS dengan yakin merasakan mereka sahaja berhak bertahaluf siasi dengan bukan Muslim, sedangkan pihak lain dianggap bersama kafir harbi dan menentang Islam. Paling parah apabila mereka beranggapan kononnya parti politik yang bertahaluf siasi dengan PAS sahaja yang akan dilabel sebagai mukmin yang sejati. Namun apabila tidak lagi bersama PAS, maka dianggap sebagai musuh Islam. Seterusnya yang keenam, doa laknat musuh politik atau doa yang sepatutnya dituju kepada musuh Islam dalam medan peperangan, sedangkan lawan PAS juga ramai daripada kalangan para mukmin. Ketujuh pula, keadilan Islam hanya wujud jika PAS menjadi kerajaan. Apabila parti lain memerintah, maka PAS mencipta pelbagai naratif kononnya berlaku kezaliman terhadap Islam dan Islam terancam. Yang ke-8, PAS sentiasa bersangka buruk terhadap inisiatif baik kerajaan berkenaan hal ehwal Islam. Contohnya, Bank Islam yang diwujudkan tidak Islamik kerana hanya PAS sahaja yang layak melakukan kebaikan untuk Islam, yang mana PAS tidak pernah melakukannya waimah ketika menjadi kerajaan. Kesembilan, menghalalkan perbuatan dosa seperti kazaf, celaan, fitnah kepada musuh politik mereka yang mereka anggap musuh Islam, walhal ianya haram walaupun terhadap bukan Muslim. Mereka juga dilihat melampau dalam mencela pemimpin yang sah semata-mata untuk keluar daripada ketaatan yang diwajibkan dalam banyak hadis Rasulullah selagi ianya tidak diarahkan untuk berbuat maksiat. Manakala yang ke-10, PAS menganggap parti yang mempertahankan perlembagaan penjajah, peraturan kafir dan jahiliah berdasarkan kefahaman mereka layak diperangi, walhal PAS juga mempertahankan perlembagaan tersebut ketika menjadi kerajaan selama 33 bulan. Dan yang terakhir ke-11, paling menakutkan apabila mereka selalu menganggap diri mereka sendiri jauh lebih bagus berbanding orang lain. Takabur seperti mana sikap iblis, aku lebih baik daripada Adam, kau menciptakan aku daripada api dan Adam daripada tanah, na'udzubillahi min zalik. Maka bertaubat dan jauhilah fikrah Khawarij kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, mereka keluar daripada agama seperti keluar anak panah dari busurnya. Dan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Khawarij anjing-anjingnya ahli neraka.
Wallahu a'lam.